Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan malajatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam mizan hasanatina, di dalam timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan yang ada kitab, kita akan teruskan kitab kita dengan hadis yang berikutnya. Adalah hadis yang ke-13. Tajuknya adalah orang alim itu tawaduk dan berwibawa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqar wa tawadhu liman ta'allamuna minhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh dan tuntutlah bersama ilmu itu akan ketenteraman dan kewibawaan. Hendaklah kamu bersifat tawaduk terhadap guru yang kamu belajar dengannya. Baik. Hadis malam ni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ingatkan kita tentang beberapa benda. Yang pertama adalah kesungguhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dekat kita, kesungguhan kita ni untuk menuntut ilmu dengan sempurna. Dan apabila kita bersungguh untuk menuntut ilmu, maka akan ada bersama-sama dengannya adalah sakinah, ketenangan, ketenteraman dan kewibawaan. Maksud dia apa? Maksudnya apabila kita belajar ilmu, pertama kena ada kesungguhan kita nak belajar ilmu. Kesungguhan ni apa dia? Kesungguhan ni tak akan tercapai apabila waktu biasa. Kebiasaannya waktu kita susah, atau waktu kita payah, atau waktu kita ada apa-apa urusan, itulah saat nak uji kita sejauh mana kita bersungguh nak mai belajar ilmu agama Allah SWT. Kerana kita sekarang ni kalau nak suruh pergi pondok, tinggal kerja, tinggal anak, tinggal isteri, nak pergi belajar, memang tak nampak gaya lah. Ada lah hak pergi tu, tapi itu pun memerlukan kesungguhan yang luar biasa juga. Jadi depan kita ni, apa yang ada dekat kita? Tempat kita nak belajar dekat masjid dan surau yang ada di sekitar kita di Pulau Pinang ni. Waktu bila nak belajar? Ada kuliah duha, ada kuliah subuh. Sekarang PKP, SOP, kuliah subuh dan duha tak ada lagi, malam saja. Masjid-masjid yang ada kuliah di sekitar kawasan Pulau Pinang ni sangat banyak. Maka carilah peluang untuk mai belajar ilmu agama Allah SWT di masjid dan di surau. Tapi bila kita belajar, tuan-tuan, dia kena ada satu sifat yang nama dia rendah diri, tawaduk. Maksud dia, jangan kita ni hina orang tak belajar. Jangan rasa kita ni hebat. Bila kita belajar, kita confirm masuk syurga,
Bila kita selalu main masjid, kita tak ada sifat tawaduk atau rendah diri daripada diri kita. Tu benda yang sangat penting lah tuan-tuan, bila kita belajar. Banyak orang apabila dia belajar, dia rasa dia okey dan dia bagus, ada beberapa sikap yang perlu kita jauhi. Katalah contoh, dulu dia belajar dengan Ustaz A. Ustaz A tu ajak dia yang tu, dia ikut ceramah sini, ceramah sana, ceramah semua dia. Kemudian dia jumpa Ustaz B pula. Ustaz B ni ajak kat dia. Dia kata dalam hati dia, Ustaz B ni lagi sempoi daripada Ustaz A. Ustaz A merepek serlah dia ni. Aku tak mau ikut dia ni lah. Kita pergi follow Ustaz B pula. Follow Ustaz B. Ada Ustaz C pula main. Dia kata, yang ni lah Ustaz. Yang ni baru sempoi. Dia tu mengarut. Dia tu Ustaz apa? Dia tu kau Ustaz apa? Maki dia tu 8 kilo. Pergi kat Ustaz C pula. Jumpa Ustaz D, dia maki Ustaz C pula. Saya harap tuan-tuan dengar. Kalau perangai macam ni ya, tuan-tuan mengaji 800 tahun pun dia memang bengong situ. Dia tak akan dapat keberkatan daripada ilmu, tak akan dapat. Dia punya perangai tu, perangai mulut dia boleh tak. Dia mengaji banyak ustaz, tapi mulut dia memang kita rasa sama level dengan orang tak pernah mengaji kitab langsung. Sebab apa jadi perangai aku ni? Sebab dia suka membanding-bandingkan guru-guru dia. Dia ni macam ni, dia ni macam ni, dia ni macam ni, dia ni macam ni, dia ni yang perangai buruk semua cerita kat orang. Banyak lah. Ada dia. Masa depan, Ustaz, apa? Saya nak, oh Alhamdulillah Ustaz, bagus-bagus apa semua. Dia sembang dengan member dia tak panggil Ustaz dah. Dia panggil yang ni, Syafi main tak Syafi yang ni. Dia tu mengarut kerja main lambat ya. Dia sembang sama kawan dia tak panggil Ustaz dah. Dia panggil nama ya. Padahal dia mengaji dengan kawan tu. Perangai ni menyebabkan hilangnya keberkatan ilmu orang tu belajar. Tuan-tuan tengok dia mengaji 25 tahun belajar. Kitab ni jangan buat main lah. Kulit depan kitab ni kena serotik balik. Hancur lah kitab tu. Dalam ni tak ada ruang putih. Semua tulis semua penuh dia tulis. Tapi bila dia duk belajar dengan ustaz lama, tahu dia buat apa? Dia lenguh kaki, dia lunjuk kaki betul-betul tanpa lah ustaz. Dia duduk bawah. Tapi dia sakit kaki. Dia lunjuk kaki kangkang ke tu, dia duduk tu. Dia buat belahak tu. Orang tengah kuliah duduk tu. Padahal dia level tahap legend lah. Masjid kalau orang tanya kitab apa, masjid apa, ustaz mana, muka surat mana, ustaz tanya dia. Kalau ustaz nak kitab ni, kita berhenti kat mana? Ustaz, muka surat 13, baris nombor 3. Dia hafal. Ustaz ni kitab. Padahal kitab tu dia mengaji dengan 5-6 ustaz. Tapi dia tahu ustaz berhenti kat mana. Hebat tak? Hebat lah. Maksudnya anak murid rapat lah tu. Tapi dia punya championnya, natijah daripada dia belajar tu, dia boleh lunjuk kaki selamba depan ustaz tu, relax tu. Kaki boleh kaki, keding-keding, dia gitu pula. Dia ada tambahan. Goyang pula lagi. Boleh tak lunjuk kaki? Boleh lah. Sebab tuan-tuan duduk bawah yalah, kita punya umur pun bukan umur darjah 3, darjah 4. Ada kaki boleh lengur tak lengur. Boleh tak tuan-tuan nak lunjuk kaki? Boleh. Di mana? Ke kiri, ke kanan, ke belakang. Janganlah lunjuk kat kawan tu duk mengajar. Melainkan kaki hang tiba-tiba tarik karung. Jam gitu. Kita pergi tenang kawan depan, tengah-tengah duduk, kedebang kita tenang kawan tu, terus kejang kaki. Tak apalah kejang, ustaz tu pun nampak. Tapi kalau saya tak boleh, saya kena lunjuk, saya mesti depan. Kalau saya lunjuk tepi, saya kena leukemia. Contoh. Kalau hang panggil aku tu, boleh. Buat apa? Bangun pergi luar lah, jalan-jalan tak? Relax bagi, hilang kaki lenguh apa semua lu. Pergi kena ayak belakang, ayak kuku ada, ayak tapis kan. Relax aku tu, kalau hang rasa ngantuk sangat, bawa 3-in-1, bancu kopi mau relax, minum masuk balik. Jangan lunjuk. Depan orang mengajak, jangan lunjuk aku tu. Nak cakap telefon boleh lah dalam masjid. Kita duduk dalam masjid, isteri kita telefon.
Boleh je. Buat apa? Ambil telefon, jalan lah pergi luar, sembang lah pergi selesai dulu. Dah habis masuk balik. Jangan balik terus. Melainkan ada emergency. Saya pernah mengajar satu masjid. Macam ni lah. Bukan masjid ni. Dia duduk tuan tu. Hello. Kita mengajar ni. Tak apa. Esok mai tak apa. Ni duduk ceramah ni dalam masjid. Macam dia ceramah. Sebab apa? Sebab semua orang saya berhenti bagi dia cakap tu. Saya tanya kat dia, abang habis dah? Dah habis dah Ustaz? Okey, boleh jalan balik. Dia bagi saya green light supaya saya jalan balik ceramah. Masa dia cakap tadi, semua orang kena berhenti. Sebab tu, mengaji lama, dia tak ada kesan. Kesan dia apa? Kebaikan tak bertambah kita. Qabliyah ba'diyah kita tak boleh buat. Ngaji lama dah bab duha. Tapi nak semayang takbir 2 rakaat duha tak sampai 5 minit pun dia tak boleh buat. Nak pegang tasbih, nak zikir selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni bulan-bulan Rejab nak tambah amal soleh daripada kata pahala berlambak Allah subhanallah lah apa zikir yang tu yang ni semua. Dia dengar ya, tapi nak buat tak boleh. Al-Mulk dia dengar 7 tahun dulu bagus sampai hari ni tak boleh nak buat. Main masjid Jultung boleh lah, lepas isyak orang buat. Tu pun kalau dia tunggu. Lepas isyak gabui pungkok belah saja gitu ya. Tak ada kok. Sebab apa jadi macam payah sangat nak amal soleh. Padahal duk mengaji sakan dah. Bagus semua dah. Benda kecil-kecil pun kita tak boleh mengaji lama. Minum ayat tangan kiri lagi. Lama dah mengaji. Tapi benda kecil-kecil tu kita tak boleh sebati dalam diri kita. Masuk masjid masih kaki kiri lagi. Dia tak boleh tune diri dia untuk benda-benda kecil, benda-benda besar. Nak cakap dengan orang, bahasa, semua-semua tu jadi rosak. Sebab apa? Sebab adab dia dengan guru dia tak betul. Kadang dia tak nampak direct, dia nampak dalam cebisan-cebisan kecil. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sering kali doa. Apa dia? Doa dia, Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina anna wa la tudhib barakata ulumihim anna ya arhamar rahimin. Ya Allah, tutuplah aib kami dan aib guru-guru kami daripada kami, dan jangan kau hilangkan keberkatan ilmu daripada kami. Sebab apa? Minta aib lindung. Sebab guru-guru kita tuan-tuan, dia ada aib dia juga. Adalah dia cerita hantar ustaz tu. Allah, ni mula dia dah cerita dia tu. Hantar ustaz tu. Dia ada cerita ustaz macam-macam dalam poket dia ni, macam poket Doraemon. Banyak cerita ustaz-ustaz tu. Imam Nawawi doa supaya jangan bagi siapa-siapa mai cerita pasal guru dia dekat dia. Jangan orang mai cerita hantar dak tok guru aku macam ni. Hantar dak hang duk belajar dengan ustaz tu. Ustaz tu baru ni nikah pula. Tak dengar cerita bini dia baling periuk mata kepala dia. Gila punya fight satu flat dengar. Biasalah tuan-tuan. Ada isteri kat dunia ni, suami dia menikah lain, dia buat kek cantik bagi kat suami dia. Ada lah. Dan 17 orang ada 800 juta ada seorang. Hal lain kalau dia dengar suami dia menikah lain, dia diam tak? Oi, dia tak diam tuan-tuan. Dia tidur pun dia bangun. Dia mati dah pagi tadi mati dah. Pukul 9, pukul 10 dia mandi jenazah. 11.30 semua duk kapan apa semua siap dah ke bumi di situ. Member tu kata kat dia, macam mana ni hang ni isteri mati dah tu lah. Tak apalah, ni semua takdir Allah Ta'ala, Allah jemput dia, Allah sayang dia apa semua. Dia sembang, member dia sembang dia, ni aku dah kenal seorang tu, jenazah dah depan. Dia sembang, ada satu tempat kerja aku, dia tu bagus dia, suami dia accident mati. Nanti tak apa aku kenal bagi kat hang dia tu. Aku rasa edah dia dah habis, nanti kita boleh pergi tengok. Isteri dia mati dah. Isteri dia bangun, apa? Menikah lain. Dia boleh jadi kuntilanak tu. Bila suami nak menikah lain. Contohlah. Biasalah benda tu berlaku dalam rumah tangga siapa pun jadi macam tu juga kan. Maka ustaz tu menikah satu lagi. Jadi huru-hara rumah tangga dia. Kita ambil handset, rakam, viral dekat kawan-kawan kita. Hantar lah dia, ustaz ni macam ni. Imam Nawawi doa, benda tu jangan sampai kat telinga aku, benda tu jangan sampai ke mata aku. Kerana guru kita pun dia manusia juga tuan-tuan. Ada kalanya dia pun buat satu kesilapan. Kadang-kadang guru-guru kita pun ada juga buat benda-benda yang melibatkan apa
Kita kata, dia ni aku tengok tak? Ada benda tu tak? Ada. Tapi kita doa pada Allah SWT, kita ambil benda yang baik daripada dia. Ada kesilapan, kesalahan dia, kita serahkan dia pada Allah Ta'ala. Bagi dia buat urusan tu dengan Allah SWT. Tengok jugalah. Kalau dia tu ajak ajaran sesat, tak payahlah cakap begitu. Tengok guru juga. Guru yang bagus, tak apa. Kalau dia tu ajak merepek-merepek, kata tak apa. Kita ambil ilmu dia je, dia jangan tengok. Tak boleh begitu. Dia main mengajak masjid, bagus. Esok pagi kita jumpa dia taman belia pakai selok pendek. Uluh. Tadi dia imam subuh, kuliah subuh dengan dia tadi. Lepas tu jumpa Bukit Lama duk jogging pakai selok pendek, relax gitu ya. Kita kata ni ustaz. Ustaz apa ustaz pakai selok pendek? Biasa kita nak jogging takkan nak pakai tudung pula oi. Macam tu tuan-tuan boleh fikir baliklah. Itu macam mungkin ada masalah otak ke apa tak tahu dia tu kan. PKP-nya pasal dia punya jadi ser tak ser kan. Ada kesilapan kecil-kecil macam tu lah. Bukan kita kata dia ni guru aku, walaupun dia murtad aku terpaksa juga ikut cakap dia. Tak boleh macam tu. Dia ada tahap dia. Tapi kalau kesilapan kecil, kalau boleh Imam Nawawi dia tak mau pi ke rumah dia. Sebab tu Imam Nawawi bila guru dia ajak dia pergi rumah, dia kata aku tak mau lah pergi rumah. Dia kata tak apalah wahai guruku, tak apa aku ada urusan lain, tak apa. Dia tak mau pi. Orang tanya dia, awak tak pi? Pilah guru kita panggil dengan penuh seronok, pilah. Dia kata aku takut. Apa orang takut? Dia kata aku takut bila aku pergi rumah dia akan hidang aku makanan sedap-sedap. Takut suapan aku mendahului suapan dia. Dia tak makan lagi. Dia baru duk goi roti ke apa makanan tu lah. Tapi aku dah puak 3-4 mulut dah. Dia tak makan lagi. Aku risau adab aku dengan guru aku jadi hilang. Tu dia sampai terang tu. Tu nama kata ulama. Sebab tu Allah bagi mereka ilmu. Dan kita ingat mereka sampai hari ni. Imam Nawawi 40 lebih meninggal dah. Tapi nama dia segar dalam ingatan. Sebab dia sangat beradab dengan guru-guru dia. Kalau lah ustaz tu tengah ceramah, ada satu benda yang kita rasa kita tak puas hati. Ustaz ni cakap, tapi aku belajar macam lain. Boleh tak kita tanya kat ustaz tu? Boleh. Tapi ada cara dia. Kat tanya, ustaz, saya minta maaf, tadi ustaz terang tadi tu, dulu saya belajar macam ni. Jadi macam mana penjelasan dia? Ada tak hadis yang nampak macam tanaqud atau ada pertemuan di antara dua hadis? Kita biar dia jawab. Tu cara dia. Jangan kata, ustaz, apa ustaz mengajar macam ni? Yang ni dua hadis ni tak betul. Maki ustaz tu bergaduh tengah-tengah ceramah pula. Ada tak jadi gitu? Ada, tuan-tuan. Dan kalau kita rasa takut jadi ribut, kita tinggal soalan tu. Esoknya kita main bagi tahu kat dia. Lepas habis main isyak, kita kata, ustaz, tadi ustaz baca hadis tu saya rasa ada salah baris lah. Saya hafal macam ni. Oh, ustaz tu kata betul ya. Oh, terima kasih. Ustaz tu dia tegur balik. Banyaklah tuan-tuan, ustaz-ustaz yang hebat-hebat pun bila kita bagi tahu dia akan buat pembetulan balik dalam ceramah akan datang. Hatta saya pernah dengar ceramah Ustaz Syamsuri sendiri, dia abang ada orang buat rakaman, orang hantar balik ustaz sekian-sekian ni ada beberapa kesilapan. Kemudian dalam ceramah dia yang berikutnya di tempat lain dia terang, terima kasih kawan-kawan yang rakam, depa tolong abang kat saya sekian-sekian ni fakta dia tak betul, fakta dia macam ni. Tu nama kata orang alim. Dia perbetul balik kesilapan-kesilapan dia. Tapi cara kita tegur tu ada lah. Tak boleh kita maki dia tengah ceramah, tak boleh kita bertindak biadab dengan dia. Kalau kita rasa ada satu benda yang kita tak setuju dengan cara dia cakap, tak apalah, kita jangan hadiri majlis dia. Sebab ada benda yang kita tak selesa dengan dia, ada benda yang kita tak suka cara dia. Ada ustaz jenis kasar. Jenis dia boleh, tu apa tu duduk? Siapa duduk dalam majlis ilmu, dia duduk macam tu, pegang kaki macam tu tak ada adab lah. Bagi dia tak ada adab. Saya pernah tengok dia sound. Ni masjid biasa tau, bukan duduk di pondok semua. Tu siapa tu duduk macam tu. Ni majlis ilmu, kena duduk dengan adab. Jangan duduk macam monyet dalam majlis ilmu. Tapi ustaz ni bukan jenis marah orang. Hari tu dia jadi temper sebab dia tengok dia tu macam tu, dia tiba-tiba cakap gitu pula. Boleh jadi lah. Dia marah sangat. Kita kata apa, dia ni kata orang monyet semua. Kita pun belah. Tak main lah. Ada ustaz, ada orang jenis ustaz kuasa ke tu. Dia kata baguslah ustaz duk lembut-lembut cakap dengan orang, apa bukan tak mau dengar.
Kena monyet sekali, monkey baiknya, zoo typing, terus dia tak buat dah tu. Boleh jadi juga. Budak-budak khutbah duk bising di atas, dia tu pergi marah apa semua. Adalah cara ustaz setengah-setengah orang suka ustaz jenis baik-baik gitu. Jenis pondok, ustaz pondok kan, jenis baik, bermula semua jenis nama harakat. Maka bermula rukun solat itu sebanyak 13 perkara. Mak lazim harfi mukhaffaf, 6 harakat dia tarik. 2 baris isyak dah. Dia pun balik dah. Dia kata, ni lah baru ustaz. Dia cakap pelan-pelan dengan orang. Ada orang jenis tak suka tu. Maka tak suka yang kita kutuk dia lah. Apa arah ustaz saja lah, maki dia tu pula. Itu perangai kita tu akan menyebabkan, kata Nabi SAW, wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqar wa tawadhu liman ta'allamu minhu. Dan hendaklah kamu bersifat tawadhu terhadap guru yang kamu belajar dengan dia. Bukan kata jumpa di masjid, kata jumpa market ke, jumpa mana-mana ke apa ke, dia guru yang ajar angkat kita, maka kita ada cara kita cakap dengan dia, kita hormat dengan dia. Bukan kita maki dia, masuk dalam Facebook dan sebagainya. Ada sekali tu saya tak pergi kuliah satu tempat. Ada satu kali tu saya tak pergi kuliah satu tempat kerana kereta saya rosak. Tayar tu macam pagi rosak dah. Lepas tu petang tu dia macam tak apa selesa. Pukul 7 keluar, nampak macam tak apa okey. Saya singgah kedai kereta. Dia kata tak boleh, yang ni kena tukar tayar semua jadi lambat. Saya kata tak boleh pergi dah kuliah. Saya pun tak boleh duduk diam. Duduk diam jadi masalah kan. Saya bagi tahu lah dalam Facebook, kata ceni-ceni kereta ada masalah dan sebagainya. Malam tu ada kawan-kawan hantar kat saya print screen, hantar mai. Ada orang dia upload dalam Facebook dia sendiri. Dia kata ustaz kaki ranjau tak mai. Lepas tu dia tu pula tu ustaz sampui. Lepas tu bawah tu pula adalah orang banyak-banyak kot, dia melingkup pergi tempat lain pula. Saya simpan lagi keratan yang dia hantar kat saya tu, saya simpan lagi. Kenal je dia duk main kuliah apa semua. Dalam kuliah kami lagi, cuma tak sampai tahap cium kaki je. Cium lutut ada dah. Level macam tu. Ustaz. Tapi tengok Facebook maki 8 kilo. Ada tak panggil ke tu? Ada lah. Akhirnya orang bagi tahu kat dia, ustaz ni hang tengok dia pukul apa dia upload dalam Facebook, dia kata dia tak boleh main. Dia ni pukul 8. Dia tag Jabatan Agama. Majlis Agama Islam tolong ambil tindakan. Ustaz-ustaz yang kaki ranjau ni semua jangan ada dah mengajak masjid lah apa semua. Ada orang yang gitu. Maka orang yang mengajak kita dengan kebaikan, kita ada rasa tawaduk dengan dia. Tu antara adab orang belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita tengok tak ada keberkatan dalam pengajian orang tu. Dia mengaji lama, tapi terutamanya berakhlak dan amal soleh dia tu tak dapat bertambah dalam diri dia. Lagi ilmu itu buruan orang alim. Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi SAW, orang yang beriman itu tidak akan puas daripada kebajikan, yakni ilmu yang dipelajarinya, sehingga kesudahan dia akhirnya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Orang yang belajar ilmu ni tuan-tuan, 2 orang kata Nabi SAW, dia punya sifat tamak dia tu tak ada limit. Dia main tamak dia tu. Kalau dia lompat masuk dalam 2 jurang, 2 jurang ni dia tak ada limit. Dan 2 jurang ni dia sangat curam. Dia boleh pi dalam teruk-teruk macam tu. Apa 2 jurang tu? Satu jurang orang gila dunia. Kalau orang tu gila dunia, gila duit, dia boleh buat kerja tak apa-apa. Anak dia tak ingat, isteri dia tak ingat, dia kerja halal haram tak ingat. Kira cari duit ya, kita kata dah ada duit, duit lagi, dah ada duit, rasuah lagi, dah ada rasuah, ada lagi projek sini, projek lagi, tipu sini. Oi, kita kata banyak-banyak duit, mau sangat ni. Dia tak akan berhenti. Kerana
Itu gila yang pertama, tak akan berhenti. Yang kedua, orang edik dengan ilmu. Orang yang dah terjerumus masuk dalam jurang ilmu ni, dia tak akan berhenti. Kerana dia tak akan puas dengan ilmu yang dia belajar tu. Lagi nak belajar lagi. Kitab tu khatam lah. Lepas tu dengar kata Tok Guru mana ajak kat masjid dia pula, dia pergi start pada awal balik kitab tu balik. Dengar kata Tok Syekh ni mai, dia sampai. Dengar kata Tok Guru ni mai, dia sampai. Dia haloba dengan ilmu. Kerana kata Nabi SAW, dia tak akan puas dan dia tak akan berhenti sehingga dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada aja. Kalau masjid tak ada kuliah, tak ada apa semua, ada alternatif lah. Facebook dia tengok ada orang mengajak live, ada orang mengajak di YouTube lah apa. Kira nak belajar aja. Lepas habis satu buku, cari pula buku, belajar. Orang ni dia tak akan berhenti. Tuan-tuan tahu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ketika dia meninggal dunia, apa ada dekat badan dia? Dia meninggal sambil pegang apa? Sambil pegang kitab Sahih Bukhari. Padahal dia satu orang alim yang hebat lah, maha guru dah, hujjatul Islam lah. Baca kitab Sahih. Tuan-tuan nak kata Imam Imam Ghazali baru baca kitab Sahih Bukhari? Dia kata dia baru baca kot. Kan? Tak tahu berapa puluh kali lah daripada ulang. Kerana kesedapan ilmu tu dia rasa macam syok je. Lagi dia baca, lagi dia rasa. Lagi dia baca, lagi dia baca, lagi dia rasa syok. Dulu tuan-tuan, kami di Mat Tafiz Pulau Pinang ni, ada satu function hujung tahun lah, ihtifal. Budak-budak ada bertahun-tahun, ada budak-budak khatam. Kita akan buat majlis khatam lah apa semua. Lepas tu dalam banyak-banyak senarai nama, ni cerita 20 tahun dulu lah, senarai nama-nama kita nak panggil mai rasmi majlis, masuk Tok Mufti kita panggil lah, orang-orang jabatan agama dan sebagainya. Terlintas di hati kami, patutnya kita kena panggil Tok Syekh kita ni yang orang hebat di Pulau Pinang. Siapa dia? Kita punya Datuk Abdullah Bukhari, Syekh Bukhari kita lah. Kata kena panggil ni. Kami pun kata okey lah, jom kita pergi lah. Kami pergi lah. Saya beberapa kali lah, nama-nama anak semua banyak dia yang bagi saya banyak kali. Saya jarang pergi rumah dia dalam keadaan duduk saja. Maknanya, bila saya pergi rumah dia, mesti tangan dia ada satu kitab yang dia duduk baca. Kitab tu, semua kitab-kitab Arab dia mengaji Deoban dulu. Kalau saya rasa 60-an apa semua, 70-an, jenis-jenis zaman bawah lagi pada arwah Tok Guru ni Aziz. Zaman-zaman tu dia duduk di Deoban mengaji dulu. Dia antara orang yang pertama lah, top 5 lah hafal Quran di Pulau Pinang ni. Saya tahu pertama kot, macam tu lah. Kitab-kitab dia semua dah season dah relai-relai dah macam mereput dah kitab semua. Lepas tu tulisan tu pula tulisan Jawi lama, macam Arab cetakan lama-lama tu. Tapi mata dia cerah, Allah bagi dia baca. Kadang kita pergi, dia habaq kita, ambil sat buku tu dekat rak ni sekian-sekian, ambil buku tu. Kita cabut, betul buku tu dia habaq tu. Dia ingat susunan-susunan apa semua dia habaq tu. Itulah kerja dia. Baca Sahih Bukhari, Jami' ni apa, hadis Tirmizi, baca Imam Ibnu Hibban, baca hadis. Tu je dia punya amalan dia. Padahal tuan-tuan nak kata apa? Syekh Bukhari ni dia terlupa kot. Jangan gitu tuan-tuan. Depa hebat ulama ni, dia apa suka baca. Benda yang dah baca, dia ulang baca. Kita suka baca paper tak? Dulu lah Facebook dengan WhatsApp tak? Ulang baca. Kalau markah hantar WhatsApp tak? Dia WhatsApp tu dia ulang, buka 80 kali, buka tutup. Markah hantar. Ulama depa ilmu dan depa tak akan berhenti. Sebab tu tuan-tuan tengok ada budak, ada orang kadang-kadang dia sambung belajar dekat Mesir dah, sambung belajar di Syria pula. Habis Syria pergi Yaman pula. Habis Yaman pergi sini. Kita kata hang belajar apa lama sangat? Lama betul yang belajar ni. Ya, sebab ada lebih banyak belajar lagi dia tak tahu. Lebih banyak belajar lebih dia tak tahu. Rasa macam belajar rasa macam bodoh pula. Rasa macam aku jadi tak tahu apa belajar. Tu tanda kata orang tu belajar. Biasa duk ingat ni kira kosong. Botol ni kalau penuh ni tuan-tuan, dia terajang pun tak bunyi. Tak berapa bunyi sangat, ada bunyi. Sebab dalam penuh. Kalau kosong bunyi tepang bunyi kuat. Biasanya duk sembang deras ni, yang ni tak boleh, yang tu tak boleh, manjang 24 jam tak boleh, tu apa dia?
Tu kosong tu. Puasa Rejab tak boleh, Nabi Muhammad tak pernah buat. Puasa Rejab tak ada hadis. Siapa puasa Rejab semua habis Tuhan tak terima. Kira siapa puasa ni kira senang masuk neraka. Senang cerita dengan dia lah. Tapi bila tengok ulama-ulama, bila kita tanya mereka, level para ahli ulama boleh puasa tak? Dia tak jawab terus, dia diam. Dia tak boleh puasa lah. Hadis pun dia tak baca itu. Sebab apa? Sebab dia tahu banyak benda duk ada, dia nak compile semua, nak jawab balik. Bukan satu benda yang senang untuk dia. Tapi biasa sembang derah ni, yang tu tak boleh, yang ni Nabi tak buat, yang ni bid'ah, yang tu bid'ah, yang ni bid'ah, yang tu bid'ah 24 jam tu. Dalil mana dalil? Dalil mana? Semanjang tanya dalil. Kita hantar pergi dalil kat dia, tak tahu bahasa Arab pula. Dia tak boleh tak tolong terjemah kat aku. Aku tak pandai tak? Dah, tadi macam sembang kemas sangat. Dia ilmu tu dia tak akan berhenti. Tak akan apa? Tak akan, orang tu dia tak akan puas dengan memburu ilmu. Dan nombor dua, orang yang memburu dunia. Kata Nabi SAW, dua golongan yang dia tak akan puas bila buat benda tu. Dia tak akan hilang kenyang atau dahaga dia dengan dua ilmu tadi tu. Dan lagi sabda Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, ala alimu wala ilmu wala amalu fil jannah, fa idza lam ya'malil alimu bima ya'lamu kana la ilmu wala amalu fil jannah wa kana la alimu fin nar. Orang yang berilmu dan beramal itu akan berada dalam syurga. Bila orang yang alim tidak amalkan ilmunya, maka ilmu dan amalnya itu tetap dalam syurga, sedang si alim itu masuk dalam api neraka Allah SWT. Bila kita belajar, tuan-tuan, kena ada niat di hati kita supaya kita amalkan ilmu yang kita belajar. Tak banyak, sikit. Jangan tinggal terus benda kita belajar. Ada orang belajar untuk tahu, tak sembahyang duha. Tahu duha dapat apa? Allah akan hapuskan dosa kita walau sebanyak buih di lautan. Aku tahu. Memang ada hadis tu. Hadis tu dia memang hadis sahih tu. Okey, start motor dia belah. Dia tahu tapi dia tak buat. Orang-orang yang dia belajar ilmu sekadar nak tahu, atau lebih teruk lagi nak jadikan hujah untuk lawan dengan orang, untuk fight dengan orang, untuk berdebat dengan orang dan sebagainya, maka orang ni dia akan rugi. Sebab tu saya mengajak kat tuan-tuan ni boleh jadi rugi juga. Tuan-tuan yang main belajar dengan saya boleh jadi rugi juga. Atau orang yang tengok rakaman nanti ni, orang rakam ni pun dia jadi rugi juga. Orang yang untung siapa? Orang yang beramal. Dialah untung. Belajar tapi tak amal, macam pakai helmet tak pakai tali dia. Helmet pakai bagus tak? Baguslah. Tapi bila jadi sesuatu masalah, helmet tu tak membantu kita. Kita belajar ilmu bagus, belajar ilmu bagus. Tanda kata orang tu dia belajar ilmu bagus adalah dia makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makin banyak ilmu dia belajar, makin dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makin dia belajar ilmu dengan banyak, makin akhlaknya disenangi oleh orang ramai. Orang kampung suka dia. Dia duduk dalam lift, orang buka lift, dia duduk ada. Lift tu kosong lagi, bolehlah seorang lagi. Orang akan panggil dia, Mama Haji, Mama, apa Haji tunggu situ, Mama, masuk. Orang seronok bila dia ada. Orang rasa selamat bila dia duduk ada dengan lift. Tapi kalau kita ni jadi punca mulut sakit hati ke orang tu, orang masuk dalam lift, depa tengok kita duk mai pada jauh, depa ditekan, tutup cepat-cepat. Jangan dia ni masuk dengan aku semua, kaki hangit duk maki orang ni. Tutup. Tak dia tu dan tekan. Allah, tak dan pula. Dia masuk kita. Kita benci dengan dia. Padahal dia kopiah atas kepala. Ya hanana di bau. Miswak ada dua. Kiri kanan. Tasbih terus. Kiri kanan. Alimnya nampak bagus geng masjid, tapi orang tak suka dia. Sebab apa? Oh, sebab dia dengan jiran-jiran perangai tak bagus dengan orang. Suka maki orang, suka marah orang. Selipar jiran di flat pergi sebelah, dia terajang selipar kawan tu sampai pergi rumah satu lagi tu. Tak boleh. Barang duk barang. Pokok rumah hang, semua benda dia jadi garang, tak ketahuan gitu. Jadi orang jadi tak suka. Tawaduk ni dengan apa? Dengan ilmu yang orang tu belajar, maka dia amal dengan ilmu yang dia belajar dalam diri dia. Jangan kita belajar baca Quran tapi langsung kita tak baca. Ramadan baru kita nak baca. Jangan kita banyak
Tak utamanya sahabat tuan-tuan, benda ni untuk apa? Benda sunat lah. Benda fardu saya tak heran dah dengan tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan main mengaji ni tak tinggal dah semayang 5 waktu. Tak ada orang main kuliah tapi tak semayang subuh, tidur saja. Setakat ni tak pernah jumpa lagi. Kalau ada, yang tu kira macam teruk sangat tu. Main kuliah tiap-tiap hari, Zuhur tak semayang, Asar tak semayang, dia lambat sikit. Tak apalah, Tuhan tahulah aku duk pergi kuliah semua. Yang tu kira lah 1 rakaat. Satu waktu Zuhur 4 rakaat. Takkan nak buat aku dalam api neraka pula. Agak-agak lah Tuhan. Dia pergi belajar sifat akidah, sifat Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Dia kepok pula akidah tu, dia faham kot dia pula. Alah, Ramadan sehari dia tak puasa. 29 hari orang puasa lah kot. Agak-agak lah nak masuk neraka pula sebab tu. Tak apa, sebulan sekali tinggal, 2-3 hari sekali tak semayang, tak apa. Dia reka sendiri syariat. Macam ni menteruk. Memang betul lah, layak dah duduk di neraka. Tapi yang galakan yang Nabi SAW nak abang kita dalam hadis ni pada dia adalah memperbanyakkan benda-benda sunat. Kalau boleh, kita jangan tinggal. Paling tak ada tuan-tuan, subuh tak? Qiyamulai ni seminggu sekali ke? Teruk-teruk tak? 2 minggu sekali ke? Ada. Habuan bangun tu ada. Sekarang subuh lambat lah tuan-tuan. Kat 6.30 lah subuh. 6.25. Hang bangun 6.10 dah lagi. 6.10 dah ni. 2 rakaat pun tak apa dah. Janji Qiyamulai. Tidur apa macam King Kong sampai 7.30. Lama kan. Bagi dia masalah. Seminggu sekali ke, seminggu 2 kali ke. Katalah Jumaat, Sabtu, Ahad cuti. Jumaat kita boleh semayang. Kok ngantuk sikit ke apa Sabtu. Alah, bangun awal 10 minit dah buat teruk pula ngantuk. Tak mana. Bukan sebulan sekali ke, bangun awal sikit, lebih lawai daripada tu. 4 pagi ke, ada baca Quran sikit ke, ada qiyam ke, doa ke apa. Ada bahagian-bahagian lebih sikit bila sebulan sekali ke. Dengar masjid mana mereka kata ada qiyamul lail. Okey, turun mai. Nak buat sorang-sorang kat rumah, tak apa semangat. Ni masjid buat. Okey, mai aku join sekali. Temai sekali-sekala. Bagi ada. Tak apa Ustaz, saya duk buat di rumah. Kalau buat di rumah tak apa, tak payah dah. Bagi ada lah, jangan tak ada terus. Jangan anak-anak kita orang tanya semayang duha, anak kita kata duha tu apa, tak tahu. Dia tak tahu duha tu apa. Tahajud tu apa, tahajud tu tak tahu. Semayang terkejut ke apa, dia tak tahu. Biar benda tu biasa di kalangan ahli keluarga kita. Tasbih banyak-banyak sekali-sekala biasa. Bagi biasa anak-anak kita tasbih 500 kali selawat tu. 100 kali biasa dah. Ni tiba-tiba lembek gitu. Sekali-sekala, hari ni duduk semua orang. Kita nak zikir la ilaha illallah 300 kali. Okey, nah tasbih pegang. Okey, la ilaha illallah 300 kali. Okey, cukup. Bagi biasa. Kereta kalau kita beli, kita tak pernah bawa 100 lebih, duduk bawa 30, 40, 50, 60. Sekali-sekala tuan-tuan bercut, dia terkejut kau. Bukan selalu. Sekali-sekala. Bagi apa? Bagi minyak tu pi ke semua gear elok-elok. Kalau kereta lama-lama 10 tahun ke belakang, kalau kereta baru tak apa. Kalau kereta lama-lama 10 tahun belakang tu, kadang-kadang R dengan 2 tu kita jarang guna. Kan kita guna gear 2, gear nak naik bukit tu jarang. Ustaz, saya naik balik pulau tak ada orang, saya seorang je. Hang tak ada orang pun, hambur je gear 2. Bagi dia biasa, minyak tu pi ke gear situ sini. Takut lama-lama dia tak guna jadi krem tang tu. Kita macam tu lah. Kita tak biasa tu. Dia jadi biasa. Sekali-sekala Tok Imam baca sajadah dengan Al-Mulk tak apalah. Sajadah dengan Insan tak apalah tuan-tuan. Seminggu sekali bagi stamina berdiri sikit. Ni Tok Imam baca panjang sikit. Apa ada ni, tak tahu apa, orang nak pergi kerja apa semua. Kali-sekala tak boleh, dia kena biasakan. Tarawih kita duduk buat sembahyang kan. Biasakan 20. Tak selalu tak apa, tapi bagi ada. Jarak-jarak tu 20. Bagi jiwa tu dia kental sikit untuk menerima benda-benda ni. Atas nama kita ni, bila kita tahu sesuatu benda, kita amalkan ilmu yang kita belajar tu. Moga Allah SWT akan beri kekuatan pada kita dengan mempelajari ilmu ni dan adab pada guru kita dan mengamalkan apa yang telah diajarkan kepada kita nanti, insya-Allah. Nanti kita tengok hadis yang berikutnya. Hikmah itu kepunyaan orang yang beriman. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.